Hai pelajar sekalian, sesi bimbingan sejarah SPM kali ini masih lagi berkaitan dengan sejarah tingkatan 4 bab 1. Pada sesi yang lepas, kita telah belajar tentang keunggulan sistem pentadbiran Melaka. Pada sesi kali ini, kita akan belajar tentang keunggulan Undang-Undang Melaka. Kerajaan Melaka mempunyai 2 undang-undang bertulis, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Kedua-dua undang-undang tersebut berasaskan syariah, iaitu hukum Islam dan hukum adat. Kedua-dua undang-undang tersebut diperkenalkan untuk melaksanakan pentadbiran dan menjamin kesejahteraan dan kemakmuran kerajaan Melaka. Sekarang, mari kita fahamkan dahulu Hukum Kanun Melaka. Hukum Kanun Melaka mengandungi 44 pasal. Terdapat 4 perkara penting yang dibincangkan dalam Hukum Kanun Melaka. Pertama, Hukum Kanun Melaka membincangkan tentang hukuman terhadap perbuatan jenayah. Contohnya, pasal 51 menyatakan bahawa hukuman bunuh dikenakan ke atas seseorang jika membunuh orang lain. Pasal 4 pula menyatakan bahawa hukuman bunuh dikenakan ke atas seseorang jika mengingkari, iaitu tidak mematuhi perintah sultan atau memalsukan titah sultan. Perkara kedua yang dibincangkan dalam Hukum Kanun Melaka adalah tentang peranan sultan dan pembesar dalam pentadbiran dan perundangan. Contohnya, pasal 1 menjelaskan tugas sultan dan pembesar berempat. Perkara ketiga yang dibincangkan dalam Hukum Kanun Melaka pula adalah berkaitan dengan Undang-Undang Kekeluargaan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keharmonian dalam keluarga dan menyelesaikan masalah keluarga atau perkahwinan. Contohnya, pasal 26 menyatakan tentang hukum dalam perkahwinan, iaitu pernikahan memerlukan 4 orang saksi. Hamba dan wanita tidak boleh menjadi saksi dalam pernikahan. Perkara keempat yang dibincangkan dalam Hukum Kanun Melaka adalah berkaitan dengan aspek ekonomi, iaitu tentang urusan perdagangan atau perniagaan di Melaka. Tujuannya adalah untuk mengawal urusan perdagangan di Melaka agar tidak berlaku kesalahan yang bertentangan dengan hukum Islam. Contohnya, pasal 30 menyatakan bahawa amalan riba diharamkan dalam urusan perdagangan di Melaka. Rumusannya, kita dapati bahawa Hukum Kanun Melaka membincangkan 4 perkara penting, iaitu hukuman terhadap perbuatan jenayah, peranan sultan dan pembesar dalam pentadbiran, undang-undang kekeluargaan, dan urusan perdagangan di Melaka. Sekarang, mari kita lihat pula Undang-Undang Laut Melaka. Undang-undang ini diusahakan oleh Nakhoda Melaka seperti Nakhoda Jenal, Diri dan Sahab, dan diperkenankan oleh Sultan Mahmud Shah. Ada beberapa perkara penting yang terkandung dalam undang-undang ini. Yang pertama ialah peranan Nakhoda. Mengikut undang-undang ini, Nakhoda seperti raja dalam pelayaran. Nakhoda berkuasa penuh dan arahannya harus dipatuhi serta diberikan keutamaan tertentu. Contohnya, pasal 13.1 menyatakan bahawa Nakhoda diberikan keutamaan untuk berniaga selama 4 hari.
Perkara kedua yang terkandung dalam Undang-Undang Laut Melaka adalah berkaitan dengan peranan pegawai lain selain nakoda dalam memastikan pelayaran selamat dan lancar. Contohnya, Fasa 9 menyatakan bahawa malim, yakni jurumudi, harus tahu tentang ilmu pelayaran seperti keadaan ombak, arus, kedudukan bulan dan bintang. Perkara ketiga yang terkandung dalam Undang-Undang Laut Melaka pula adalah berkaitan dengan hukuman terhadap jenayah yang berlaku di atas kapal. Dalam Fasa 5 dinyatakan bahawa hukuman bunuh dikenakan ke atas sesiapa yang membunuh orang di atas kapal. Perkara keempat pula berkaitan dengan percukaian, iaitu cukai yang dikenakan dalam urusan pelayaran untuk perdagangan. Contohnya, Fasa 63 menyatakan bahawa nakoda menentukan cukai ke atas penumpang. Rumusannya, kita dapati bahawa Undang-Undang Laut Melaka mengandungi perkara seperti peranan nakoda, peranan pegawai lain, hukuman terhadap jenayah yang berlaku di atas kapal, dan percukaian. Sekian sesi bimbingan sejarah SPM kita pada kali ini. Terima kasih.